Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada chapter 5 trigonometric ratios ataupun pendeknya kita panggil trigo aja. Okey. Sebelum kita kenal dengan lebih dalam tentang sin, cos dan juga tan, kita nak tahu dulu tentang segitiga bersudut tegak. Sebelum ni kamu dah tengok segitiga bersudut tegak dalam chapter teorem Pythagoras. Ini tentang kita akan mengaitkan dengan segitiga bersudut tegak juga. Okey, ni ada sebuah segitiga bersudut tegak dan di dalamnya adalah sudut. Okey, sudut ni saya namakan dia sebagai sudut X. Okey, saya nak kenalkan tentang sisi-sisi segitiga bersudut tegak ni. Yang bertentangan dengan sudut 90 darjah ni, kita panggil dia sebagai hypotenuse. Okey, ni benda yang sama kamu belajar waktu belajar teorem Pythagoras dulu. Okey, yang bertentangan dengan sudut 90 darjah adalah sisi hypotenuse. Kita panggil hypotenuse ni lah. Okey. Hypotenuse ni adalah sisi yang paling panjang di dalam sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, katakanlah dekat sini adalah sudut X. Okey, sini adalah sudut X. Okey. Sisi yang bertentangan dengan sudut X ni, kat sini, sisi ni, kita panggil dia sebagai opposite side. Okey. Sisi yang bertentangan ataupun opposite side. Di mana sisi yang bersebelahan dengan sudut X ni pula, kita panggil dia sebagai adjacent side. Okey, adjacent side. Okey. Yang bertentangan dengan sudut X kita panggil sebagai opposite side. Yang bersebelahan dengan sudut X ni kita panggil sebagai adjacent side. Sebelum kamu nak tentukan opposite side dan juga adjacent side ni, tentukan hypotenuse ni dulu. Yang ni yang paling mudah nak tentukan. Okey, dah tentukan hypotenuse barulah mudah yang untuk kita tentukan opposite dan juga adjacent. Okey, contoh lagi saya tunjuk kat sini pula. Okey, katakanlah dekat sini sudut Y. Okey, yang mana opposite, yang mana adjacent. Okey, kita tentukan hypotenuse dulu. Okey, ni 90 darjah bertentangan dengan dia. Maka yang ni adalah hypotenuse. Sebab apa kita kena tentukan hypotenuse dulu supaya nanti tak confuse yang mana satu adjacent, yang mana satu hypotenuse. Okey. Jadi sudut Y bertentangan dengan sudut Y kita panggil dia sebagai opposite. Ingat bertentangan dengan sudut Y kita panggil dia sebagai opposite side. Okey, dia tak semestinya Y ya. Yang ni tak semestinya X, ni tak semestinya Y, dia adalah unknown. Okey, dia adalah nombor lah 30 darjah ke, 40 darjah ke, 50 darjah ke, 50 darjah ke, unknown lah. X ke, Y ke, theta ke, tak kisah. Okey. Bertentangan dengan sudut Y adalah opposite side dan bersebelahan dengan Y kita panggil dia sebagai adjacent. Adjacent side. Okey. Tolong kena pasti betul-betul yang ni. Bertentangan opposite, bersebelahan adjacent. Dan 90 darjah bertentangan dengan dia adalah hypotenuse. Sama juga kat kes dia kat sini. Y bertentangan adalah opposite. Bersebelahan dengan Y, sudut Y adalah adjacent side dan bertentangan dengan sudut 90 darjah adalah hypotenuse. Dan tolong ingat, hypotenuse adalah sisi yang paling panjang di dalam sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, saya pasti kamu dah pernah dengar tentang sin, cosine dan juga tangent. Dalam kalkulator kamu pun ada. Okey, dalam kalkulator kamu pun ada. Okey, sekarang kita tengok dia punya definisi tentang sin, cosine dan juga tangent. Okey, yang pertama, dia cakap kat sini sin adalah opposite side dibahagikan dengan hypotenuse. Okey. Opposite side dibahagikan dengan hypotenuse. Contoh dekat sini saya bagi sebuah segitiga, dekat sini adalah P, sini adalah Q, sini adalah R dan dekat sini adalah X. Okey. Sini adalah angle X. Kalau soalan nak minta sin X. Okey, apakah sin X? Maksudnya soalan tu nak sin X opposite side. Okey, opposite dibahagikan dengan hypotenuse. Okey, ini adalah soalan apa yang soalan nak. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan sin X tu? Kita tentukan dulu. Ini adalah yang bertentangan dengan dia, iaitu opposite. Okey. Dan yang ni adalah bersebelahan dengan dia, iaitu adjacent. Yang ni adalah dia punya hypotenuse. Okey, opposite ni adalah saya tulis ni adalah garisan PR. Kita tulis ni adalah garisan PR. Adjacent pula adalah garisan RQ. Hypotenuse ni pula adalah garisan PQ. Okey. Jadi sin X ni adalah opposite dibahagikan dengan hypotenuse. Ni adalah opposite. Opposite dia adalah garisan PR. Jadi sin X adalah PR dibahagikan dengan hypotenuse dia adalah garisan PQ. Jadi PR dibahagikan dengan PQ. Ni adalah sin X. Okey, sekarang kita tengok cosine pula ataupun cos. Okey, cos pula adalah adjacent. Okey, adjacent dibahagikan dengan hypotenuse. Okey, contoh soalan nak cos Y. Cos Y bermaksud dia nak yang bersebelahan dengan Y dan juga yang hypotenuse bagi Y. Jadi yang bersebelahan dengan Y adalah yang ni, garisan ni.
Okay, sorry bukan Y. Salah pula. Macam mana boleh pilih Y kali. Okay, ni X. Okay, katakanlah dia nak cos X. Okay, ni adalah X. Yang bersebelahan dengan dia adalah garisan RQ. Ni adalah adjacent RQ. Jadi kita tulis adjacent adalah RQ. Okay, dia punya hypotenuse pula adalah garisan ni PQ. Jadi cos X adalah RQ dibahagikan dengan PQ. Okay, tangent pula. Okay, tangent ataupun tan pendeknya TAN. Okay, tangent adalah opposite. Okay, dibahagikan dengan adjacent. Okay, opposite tu apa? Opposite, okay. Ni biasanya dia nak tan X Tan X, okay. Opposite ni adalah X, tan opposite adalah PR. Okay, garisan PR. Adjacent dia adalah garisan yang bersebelahan dengan X iaitu RQ. Jadi tangent dia adalah PR dibahagikan dengan RQ. Okay, boleh lagi sekali ulang. Okay, kalau dia nak sin iaitu opposite dibahagikan dengan hypotenuse. Okay, katakanlah X kat sini dia nak sin X. Opposite dia adalah garisan PR, hypotenuse dia adalah garisan PQ. Jadi sin X adalah opposite PR dibahagikan dengan hypotenuse PQ. Okay, untuk cos pula, okay, cos X. Cos adalah adjacent dibahagikan dengan hypotenuse. Okay, ni adalah X, adjacent dia adalah garisan RQ, di mana dia punya hypotenuse pula adalah garisan PQ. Jadi RQ iaitu adjacent dibahagikan dengan hypotenuse PQ. Untuk tangent pula, okay, tangent X, opposite dia adalah PR, okay, di mana adjacent dia pula adalah RQ. Jadi kita ambil PR dibahagikan dengan RQ. Okay, jadi sepadan dulu yang ni. Okay, yang di dalam kotak kuning ni, kamu kena hafal ya, iaitu sin equal to opposite side dibahagikan dengan hypotenuse, cosine is equal to adjacent side over hypotenuse, tangent pula adalah opposite bahagikan dengan adjacent. Susah kan kita nak ingat. Okay, nak bagi senang kamu ingat, apa yang kamu boleh buat adalah kamu ambil huruf yang pertama saja dekat depan dia. Ni ambil S, ni ambil O, yang ni ambil H. Yang ni pula ambil C, yang ni ambil A, yang ni ambil H. Okay, yang bawah pula kita ambil T, kita ambil O, kita ambil A untuk kita simplifykan dia. Jadi sin tu kita tulis S, O over H. Maksudnya sin adalah sama dengan opposite over hypotenuse. Cos pula kita tulis C saja. Kita ambil opposite, A, kita ambil A dibahagikan dengan H. Okay, adjacent over hypotenuse. Dan yang terakhir T. Okay, kita ambil O, opposite, dibahagikan dengan adjacent. Okay, so kita ambil yang huruf pertama sahaja. Kemudian kita tengok, kita baca macam ni. So, kah, toa. Senang nak ingat. So, kah, toa. S-O-H, so, C-A-H, kah, T-O-A, toa. So, kah, toa. So, kah, toa. Sin, opposite hypotenuse. Cos, adjacent hypotenuse. Tan, opposite adjacent. Okey, boleh kita ingat yang ni. Yang ni mesti kena hafal, wajib dihafal. Kamu akan gunakan sampailah kamu masuk universiti nanti pun pakailah. Okey, jadi kita akan tengok example 2. Okey, bila nampak je soalan trigo, benda pertama sekali yang kamu kena tulis adalah apa yang kita belajar tadi, iaitu soh kah tuah. Tulis kat tepi. Soh, S-O-H, C-A-H. Okey, dan yang terakhir toa, T-O-A. Soh kah toa. Okey. Tengok soalan. Complete the following table based on diagram on the right. Dia nak kita cari sin X tu apa, cos X tu apa, tan X tu apa, sin Y apa, cos Y apa, tan Y apa. Okey, kita kena tengok keadaan di mana terletaknya sudut tersebut. Okey, sekarang X ada dekat sini. Okey, X ada dekat sini. Bila X ada dekat situ, bermakna yang ni adalah dia punya opposite dan yang dekat sini adalah dia punya adjacent. Yang bertentangan dengan sudut 90 adalah hypotenuse. Okey, jadi kita nak yang pertama nak sin X. Okey, kita nak sin X. Sin tadi tu apa? Sin adalah opposite over hypotenuse. Sin X sin X. Opposite over hypotenuse. Ni adalah X, opposite dia adalah garisan RQ. Jadi kita tulis RQ untuk opposite bagi X dan dibahagikan dengan hypotenuse bagi X iaitu yang ni, alamak. Iaitu garisan yang ni iaitu RP, kita tulis RP. Okey, jadi jawapan dia untuk yang pertama sin X adalah RQ dibahagikan dengan RP. Tulis kat sini RQ dibahagikan dengan RP. Okey, soalan nombor 2, cos X dia nak cos pula. Okey, cos tu apa? Kita ingat balik soh kah tuah. Cos adalah adjacent dibahagikan dengan H. Okey, adjacent dibahagikan dengan H. Okey, mana adjacent dia? Ni X, adjacent dia adalah yang ni. Okey, jadi adjacent dia adalah garisan QP ataupun PQ, terpulanglah tak kisahlah. Okey. Okey, dan dibahagikan dengan hypotenuse. Hypotenuse adalah bertentangan dengan sudut 90 darjah iaitu RP. Jadi ini adalah cos X. Dan yang terakhir dia nak tan X. Okey, tan X.
Okey, tan pula adalah, kita tengok ni, tan adalah opposite dibahagikan dengan adjacent. Opposite dibahagikan dengan adjacent. Okey, ni X, opposite adalah yang ni, adjacent adalah yang ni. Jadi opposite dia adalah garisan RQ, di mana dia punya adjacent pula adalah garisan QP ataupun PQ. Terpulanglah kat kamu, tak kisah. Okey, QP ke PQ ke sama je. Okey, ni adalah untuk X. Okey, bila dia cakap sin X, kita kena tengok sudut X. Jangan tengok sudut Y. Okey, sekarang kita nak selesaikan yang sudut Y pula. Okey, sudut Y. Okey, sudut Y terletak dekat atas. Okey, jadi bila Y dekat atas, maka yang ni adalah dia punya opposite. Okey, QP dah jadi dia punya opposite dan yang bersebelahan dengan dia akan jadi RQ. Kenapa yang ni bukan bersebelahan? Okey. Mesti ada tanya, cikgu kenapa yang ni bukan bersebelahan? Takut confuse. Kenapa yang ni bersebelahan, yang ni bukan bersebelahan? Okey, yang ni adalah dia punya hypotenuse sebab bertentangan dengan sudut 90 darjah. Sebab tu yang ni bukan bersebelahan. Jadi sebab tu saya suruh kamu labelkan mula-mula tadi, labelkan hypotenuse dulu. Okey, apa-apa hal, dapat je soalan, labelkan ni hypotenuse supaya kamu tak salah label adjacent nanti. Ni adalah hypotenuse, yang ni adalah opposite dan yang ni adalah adjacent. Okey, jadi kita nak cuba jawab soalan yang berkaitan tentang sin pula. Okey, jadi sin Y. Sin Y adalah, okey, sin, so, opposite over hypotenuse. Opposite dia adalah garisan QP. Dibahagikan dengan hypotenuse dia adalah garisan RP. Settle, itu sahaja. Okey, cos Y pula. Cos Y. Tengok cos. Cos tu apa? Opposite, adjacent over hypotenuse. Okey, adjacent dia mana? Adjacent dia yang ni. Okey, adjacent dia yang ni. Y sebelah dia, iaitu RQ. Dibahagikan dengan hypotenuse. Jadi, hypotenuse dia adalah garisan RP. Hypotenuse tak berubah. Okay, dan yang terakhir tan Y. Tan Y bertentangan over opposite over adjacent. Okay, kadang-kadang saya sebut bahasa Melayu. Opposite tu bertentangan, adjacent tu adalah bersebelahan. Okay, bertentangan atau opposite adalah PQ ataupun QP, dibahagikan dengan bersebelahan ataupun adjacent adalah RQ. Okay, itu sahaja yang dia nak. Okay, kadang-kadang kalau dia bagi nilai, kita kena letak nilai lah. Okay, kita tengok contoh soalan yang nanti dia nak minta nilai pula. Okay, kita tengok example 3 di dalam buku teks. Okay, the diagram on the right shows two right angle triangles. Okay, raja sebelah menunjukkan dua buah segitiga bersudut tegak. Determine whether all trigonometric ratios of angle X and angle Y are equal. State the reason for your answer. Dia nak suruh kita tunjuk sama ada sin X dengan sin Y sama tak nilai. Cos X dengan cos Y sama tak nilai. Tan X dan juga tan Y sama tak nilai. Itu yang dia nak suruh kita tentukan. Dia nak suruh determine whether all trigonometric ratios of angle X and angle Y are equal. So kita dapatkan sin X, sin X, cos X, tan X dan juga sin Y, cos Y dan juga tan Y, dan kita kena compare. Okay, yang pertama dulu, sin X. Kita nak labelkan sin X. Sin tu apa? Mula-mula sekali sebelum saya lupa, labelkan sohkah tua, nak membantu kamu. Okay, sohkah tua. Okay, sin, opposite over hypotenuse. Okay, opposite dia apa? Ni X, opposite dia adalah 3. Okay, tadi kita guna huruf kan? Sekarang kita guna nombor pula. Okay, kalau dia bagi nombor, kita guna nombor. Dia tak bagi nombor, kita guna huruf tadi. Okay, jadi opposite dia adalah 3, di mana hypotenuse dia adalah bertentangan dengan sudut 90 adalah 5. Ni adalah sin X. Sekarang tentukan cos X pula. Okay, cos X pula adalah adjacent over hypotenuse. Jadi X kat sini, adjacent dia adalah 4. Dibahagikan dengan hypotenuse 5. Okay, dan tan X. Okay, tan X, kita tengok balik nota. Opposite over adjacent. Opposite X tu tadi adalah 3. Dibahagikan dengan bersebelahan dia ataupun adjacent dia adalah 4. Jadi kita dapat nilai sin X, cos X dan juga tan X. Okay, sekarang dah settle. Kita nak tengok yang Y pula. Okay, sin Y. Okay, ni Y Sin adalah opposite over hypotenuse. Jadi kita ambil 1.5 opposite dibahagikan dengan dia punya hypotenuse 2.5. Okey, 1.5 dibahagikan dengan 2.5. Tekanlah kalkulator. Okey, cari kalkulator, tekan. Mana kalkulator saya ni? 1.5 dibahagikan dengan 2.5 dapat 0.6. Tukar je pecahan dapat 3/5. Okey, jadi pecahan jangan bagi jawapan dalam perpuluhan kalau dia nak suruh compare. Okey, kemudian dapat 3/5. Tulis dekat sini 3/5. Sama tak sin Y dengan sin X? Sama. Sin X tadi kita dapat 3/5. Sin Y pun kita dapat 3/5. Okey, sekarang test untuk cos Y pula. Cos adalah adjacent over hypotenuse. Okey, adjacent dia kat sini adalah 2. Okey, hypotenuse dia adalah bertentangan dengan sudut 90, 2.5. Okey, tekan kalkulator. 2 bahagi 2.5 berapa?
Okey, 2 bahagi 2.5 dapat 0.8, tekan kalkulator, tekan tukar jadi pecahan 4/5. Okey, jadi cos Y adalah 4/5. Sama tak cos Y dengan cos X? Okey, nilai dia adalah sama. Okey, sekarang kita tengok tan Y. Okey, tan Y. Okey. Tan adalah opposite dibahagikan dengan adjacent. Opposite dia adalah 1.5 dibahagikan dengan adjacent dia 2. Okey, 2 saja. Mana dia tan 2.5? Okey, padam. Okey, 1.5 dibahagikan dengan 2. Tekanlah kalkulator. 1.5 bahagikan dengan 2. Dapat 0.75. Tekan jadi pecahan 3/4. Okey, kita tulis tan Y adalah 3/4. Sama tak tan Y dengan tan X? Sama, nilai dia adalah sama. Okey, jadi dia suruh kita state the reason for your answer. Bagi jawapan kenapa sama. Okey, sebab dia punya proportion adalah sama. Contoh, ni 5 cm. Okey, sudut yang sepadan dengan dia adalah 2.5 cm. Apa yang berlaku ni? Maksudnya 2.5 ni adalah separuh daripada 5. 5 bahagi 2 dapat 2.5. Betul tak? Okey, kalau yang ni beza dia adalah separuh, biasanya sisi-sisi yang lain pun separuh juga. Nampak? Sini 3 cm, ni 1.5. Maksudnya yang dibahagi 2 juga. 5 bahagi 2 jadi 2.5. 3 bahagi 2 jadi 1.5. 4 bahagi 2 jadi 2. Jadi bila sisi-sisi dia semua proportion yang sama, contoh ni bahagi 2, ni bahagi 2, ni pun bahagi 2, maka dia punya ratio trigonometri pun akan jadi sama. Contoh, kalau yang ni bahagi 3, yang ni bahagi 4, yang ni bahagi 5, tak sama, maka ratio dia akan jadi berlainan. Okey, boleh faham Kita tengok example 4 pula. Okey, example 4. The diagram on the right shows a right angle triangle PQR. Okey, rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR dibagi QR adalah 8 cm, QP adalah 15 cm. Okey, biasanya orang sebut PQ, saya sebut QP pula sebab saya baca kiri kanan. Okey, tapi tak kisahlah Okey, calculate the value of length of PR, panjang PR. Okey, ni panjang PR. Ni bab teorem Pythagoras sebenarnya. Okey, dia dah bagi segitiga bersudut tegak, dia dah bagi panjang ni, dia dah bagi panjang ni, dia nak panjang ni. Okey, jadi ini senang. Okey. Ni adalah dia punya C, iaitu hypotenuse. Labelkan 8 sebagai A, yang ni sebagai B, ataupun 15A, 87 sebagai B. Tak kisah. Okay, nak cari panjang PR, kita guna teorem Pythagoras saja. C square equal to A square plus B square. Okay, saya lajukan je yang ni sebab kamu dah belajar benda ni. Jadi nak dapatkan C cos 2 sama dengan 8 cos 2 ditambahkan dengan 15 cos 2. C cos 2 sama dengan 8 cos 2 adalah 64 ditambahkan dengan 15 cos 2, 225. Saya lajukan saja, kamu boleh tekan kalkulator. 225 tambah 64, tekanlah kalkulator, 225 tambah 64, jadi 289. Jadi C kuasa 2 adalah bersamaan dengan 289, C bersamaan dengan punca kuasa 2, 289, maka nilai C adalah, tekan kalkulator, punca kuasa 2, 289 adalah 17. Okey, jadi C adalah 17. Okey, jadi kita tulis balik jawapan dia, panjang bagi PR adalah 17. Boleh Okey, soalan trigo pun banyak melibatkan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras juga. Okay, sekarang kita tengok soalan B. Okey, soalan B nak sin angle PQR. Dia nak cari sin angle PQR. Dekat mana angle bukan PQR, PRQ. Sudut dia terletak pada huruf yang terletak di tengah-tengah, iaitu sudut R. Kat sini. Ini adalah angle PRQ. Jadi nak dapatkan sudut sin angle PRQ ni. Okey. Ingat balik soh kah tuah, tulis kat tepi ni. Soh kah tuah. Okey, dia nak sin, maksudnya opposite yang ni. Okey, 15 dibahagikan dengan hypotenuse. Ni 90, hypotenuse kat sini. Hypotenuse adalah RP, kita dapat tadi itu 17. Jadi 15 dibahagikan dengan 17. Settle. Kalau boleh pemudahkan, kena pemudahkan je 15 dengan 17. Disebabkan tak boleh pemudahkan, kita biar jawapan 15/17. Okey, selesai. Kita ambil opposite. Okey, dibahagikan dengan hypotenuse dia PR, kita dah kira tadi 17, letakkan 17. Okey, soalan C. Dia nak cos angle PRQ. PRQ, angle PRQ adalah angle yang sama, saya padam balik yang ni. Okey, dia mesti sudut yang terletak, dia mesti dekat huruf yang terletak di tengah-tengah, itu kat sini. Okey, cos adjacent over hypotenuse. Adjacent dia adalah yang ni, bukan yang ni, sebab yang ni adalah bertentangan dengan sudut 90, maka yang ni adalah hypotenuse. Okey, jangan ambil yang ni adjacent adalah yang ni, yang bukan hypotenuse. Okey, jadi dia punya adjacent adalah 8 dibahagikan dengan hypotenuse dia adalah yang bertentangan dengan sudut 90, iaitu RP, iaitu
17. 8 dengan 17 pun tak boleh nak dipemudahkan, maka inilah jawapan dia 8/17. Kalau boleh pemudahkan, kena permudahkan. Okey, boleh? Sekarang kita tengok D pula. Okey, tan angle QPR. Okey, QPR pula. Maksudnya sudut terletak pada P. Okey, saya padam balik kat sini. Okey, sudut terletak pada P. Okey, dia nak tan tulis kat sini dulu. Tan angle QPR. Okey, tan adalah opposite over adjacent. Opposite dia adalah yang ni, bertentangan dengan sudut dia adalah 8 dibahagikan dengan adjacent dia yang ni. Adjacent bukan yang ni sebab yang ni adalah hypotenuse. Adjacent mesti yang sebelah satu lagi. Okey, iaitu 15. Jadi jawapan dia adalah 8/15. Pun tak boleh nak diperkecilkan juga 8 dengan 15. Jadi jawapan dia adalah yang ni 8/15. Kalau boleh kecilkan, kena kecilkan. Okey, itu saja example 4. Kita tengok example 5 pula, soalan yang terakhir. Okey, saya cepatkan yang ni The diagram on the right shows right angle triangles PQT and RQS. Ni adalah PQT dan ni adalah RQS. Okey, dua buah sudut bersudut tegak. Sini 90 darjah, sini pun 90 darjah. PQR is straight line. Yang bawah ni adalah straight line. Given that the length of SQ is 6 cm. Okey, S sampai Q. Daripada atas ni sampai bawah adalah 6. Kemudian dia letak dua garisan ni bermaksud sini 3, sini pun 3. S sampai Q akan jadi 6. Calculate the value of length of QR. Panjang bagi QR. Okey, senang saja. Kita tengok segitiga ni. Okey, saya keluarkan semula segitiga SQR. Okey. SQ dengan R. Dekat sini panjang dia 6, sini panjang dia 10. Dia nak panjang bagi QR. Jadi ini pun sama guna teorem Pythagoras sahaja. C square equal to A square plus B square. Sini 90 darjah, maka ni akan jadi C, ni akan jadi A, ni adalah B. Okey, A dengan B kamu letak terbalik pun tak apa, tak ada masalah. C itu adalah benda yang penting, kamu kena tentukan dia yang mula-mula. Okey, jadi 10 kuasa 2 bersamaan dengan A, 6 kuasa 2 ditambahkan dengan B kuasa 2. 10 kuasa 2 100, 6 kuasa 2 adalah 36 ditambahkan dengan B kuasa 2. 36 pindah sebelah kiri, sebut laju sikit ya. 100 tolak 36 sama dengan B kuasa 2. 100 tolak 36 kita dapat 64 sama dengan B kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah kiri, punca kuasa 2 64 adalah bersamaan dengan B, maka B adalah bersamaan dengan 8. Maka panjang bagi QR adalah 8. Okey, boleh Okey, ni mudah je teorem Pythagoras. Saya lajukan je. Okey, kemudian kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B. Length of PT. Dia nak panjang bagi PT. Yang ni pula. Okey, panjang yang ni pula. Okey, saya keluarkan pula segitiga PQT tu. Sini PQT. PQT. Ni pun kita guna teorem Pythagoras juga. Q sampai T adalah 3. P sampai Q adalah 4. Kita nak dapatkan panjang PT. Okey, jadi kita tentukan ni adalah 90 darjah, maka atas ni adalah C, yang ni A, yang ni B, ataupun 4 tu B, 3 tu A pun boleh, tak ada masalah. Masukkan ke dalam formula C square equal to A square plus B square. C adalah benda kita nak cari, masukkan A, nilai dia adalah 4 kuasa 2 ditambahkan dengan B, nilai dia adalah 3 kuasa 2. C kuasa 2 bersamaan dengan 4 kuasa 2, 16, 3 kuasa 2, 9. 16 tambah 9 dia akan jadi 25. Pindahkan kuasa dia akan jadi punca kuasa 2, 25. Maka nilai C adalah 5. Maka panjang bagi PT adalah 5 cm. Okey, saya laju-laju je. Ni benda yang kamu dah belajar dekat sebelum ni. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Okey, C. Sin angle QRS. Sin angle QRS. Okey, mana QRS? Saya cakap tadi, sudut yang huruf yang terletak di tengah-tengah. Itu dekat sini. Okey, sin tadi, okey, lupa. Soh kah tuah, tulis. Soh kah tuah. Tulis benda ni supaya senang untuk kamu selesaikan soalan tu. Sin bermaksud opposite over hypotenuse. So, opposite dia adalah yang ni. Semua ni sekali. Okey, semua ni sekali. Opposite bagi angle tersebut. Jadi, semua tu sekali, panjang semua sekali adalah 6. Dibahagikan dengan hypotenuse dia, ni 90. Bertentangan dengan dia adalah 10. 6 dengan 10 boleh dipemudahkan. Sifir 2. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Maka jawapan dia adalah 3/5. Ni adalah jawapan untuk C. Okey, sin angle QRS. Okey, tengok soalan D pula. Cos angle TPQ. Okey, padahal belum. Macam saya cakap tadi, sudut tersebut terletak pada huruf yang di tengah-tengah iaitu P. P dekat sini. Dia nak cos. Cos adalah adjacent over hypotenuse. Ni adalah adjacent.
Ni adalah hypotenuse. Jadi dia punya adjacent panjang dia adalah 4 cm dibahagikan dengan dia punya hypotenuse dia yang ni PT tadi kita dah kira iaitu 5 cm. Jadi kita ambil 4 pekan dengan 5. Siap dah soalan D. Okey. Adjacent dia 4, yang ni saya tunjukkan lagi sekali. Adjacent dia 4. Yang ni adalah dia punya hypotenuse, panjang PT kita dah kira tadi iaitu 5. Jadi kita ambil 4 pekan dengan 5. Adjacent over hypotenuse. Okey, soalan E. D sudah, E pula. E adalah tan angle of PTQ. Okey, kat mana PTQ? Dekat T lah. Okey, kita tengok huruf yang terletak di tengah-tengah iaitu huruf T. Okey, T dekat sini. Tan adalah opposite over adjacent. Okey, opposite over adjacent. Jadi opposite dia adalah 4, adjacent dia yang ni adalah 3. Mana tahu 3? Macam mana tahu 3? S sampai Q tadi kan 6. Maka sini 3, sini pun 3. Okey, jadi 4/3. Itu adalah tan bagi PTQ. Okey, kita tengok huruf yang tengah-tengah. Dan yang terakhir sekali, F. Okey, F nak apa tu? Tan, alamak. Dia nak tan angle of QSR. Okey, kecil sikit saya tulis QSR. Maka pada huruf S, sudut dia terletak pada huruf S. Padam dulu ni semua mengacau je. Okey, letak kat sini. Macam tadi, tan adalah opposite iaitu yang ni QR. QR panjang dia berapa tadi? QR kita dah kira panjang dia adalah mana entah tadi saya kira. Ni soalan A jadi QR kita dah kira length of QR kita dapat panjang dia 8. Okey, jadi letakkan sini. Okey, 8 dibahagikan dengan adjacent dia. Ni adalah opposite, ni adalah adjacent. Okey, yang ni bukan adjacent sebab yang ni adalah hypotenuse. Adjacent dia adalah garisan semua ni sekali. Okey, yang ni opposite, yang ni adalah adjacent. S sampai Q. S sampai Q panjang dia adalah 6. Jadi 8/6 boleh pemudahkan sifir 2. 8/2 4. 6/2 dapat 3. So tan angle of QSR adalah 4/3. Jangan lupa untuk pemudahkan pecahan tersebut. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa masalah nanti tolong tanya pada Google Meet. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.